Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Alhamdulillah. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah malam ni kita masuk pada kisah Nabi Musa menuntut ilmu, ayat yang ke-60 daripada surah Al-Kahfi dan berikutnya. Tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, pertama, dalam bab menuntut ilmu, siapa pun tak terlepas, sehingga Nabi pun masih disuruh oleh Allah untuk belajar. Yang kedua, menuntut ilmu padanya terdapat kepayahan yang perlu kepada pengorbanan. Sebab itu, jika ada sesiapa yang cuba mencari kaedah untuk memudahkan proses belajar ilmu, sebenarnya dia cuba mengesampingkan parti ilmu yang sebenar. Dia nak bagi orang yang dia ajak tu tahu sikit-sikit je. Maka dibuatlah pelbagai kaedah untuk bagi orang faham yang sebenarnya itu hanyalah fahaman secara nipis sahaja. Kalaulah ilmu itu mudah didapati, pasti tidak akan ada orang-orang yang jahil dan tidak akan ada beza antara orang yang tahu dengan orang yang tidak tahu. Kata seorang penyair, "Law kana al-ilmu yudraku bil muna ma kana yabqa fil bariyati jahilu." Kalaulah ilmu itu hanya boleh didapati dengan berangan-angan, teringin nak jadi pandai, kata jadi pandai, maka tak akan wujud lagi orang yang jahil di atas muka bumi ini. Kerana itu, ijhad wala taksal wala taku ghafila fanadamatul uqba liman yatakasalu. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh, jangan malas, jangan ghalib, kerana orang yang malas penyesalannya amat besar. Kata Allah, "Qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun." Beritahu umatmu wahai Muhammad, adakah sama orang yang tahu dengan orang yang tidak tahu? Maka tentulah ada perbezaan. Beza tu mai dari mana? Daripada kesungguhan. Tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, jadi syarat untuk dapat ilmu mesti kena cari. Kalau tiba-tiba duk main habaq kata kami ni geng ilmu laduni, minta maaf lah. Minta maaf. Nabi Musa pun kena pergi cari rata. Tak nak jumpa tok guru dia, nanti kita akan baca. Punya payah, ada tempat tertentu, ada akan berlaku sesuatu, tang tu baru boleh jumpa. Dan sebahagian besar mengambil daripada perkataan min ladunna ilma, daripada sisi kami ilmu kami beri kepada Nabiullah Khidir. Orang pun kata ilmu ladunni. Tunggu tak, kita apa pun kita tak boleh sampai ke tahap awliya anbiya. Maka kita tidak ada ilham atau wahyu yang boleh Allah turunkan secara langsung. Maka ilmu harus diusahakan. Yang kedua, siapa yang usaha kemudian dia bertakwa kepada Allah, Allah akan tambah ilmu kepada dia. Sekira-kira Allah buka kefahaman dia menjadi mudah. Anak-anak kita duk baca doa pergi mengaji, Allahumma ftah alaina hikmataka wanshur alaina, Allahumma ftah alaina, ya Allah mudahkanlah ke atas kami, bukakanlah kepada kami gedung-gedung ilmu. Dia bukan duk rumah baca tu, dia kena pergi sekolah. Duk rumah baca, lepas tu buka game, nak jadi apa?
Dan wattaqullah wa yu'allimukumullah. Allah sebut, hendaklah kamu bertakwa kepada Allah dan Allah akan mengajar kamu akan ilmu-ilmunya. Maknanya kena ada usaha juga, kena baik dengan Allah, kena ada hubungan yang rapat dengan Allah. Allah akan buka futuhat. Kadang-kadang orang lain baca tak apa faham, tapi kita baca sekali faham. Ya, dalam kelas kan ada 30 orang pelajar, bukan semua dapat markah yang sama. Ada nombor 1 sampai nombor 30, semua mengaji, semua tahu, tapi ada beza pada segi kemajuan dan kekurangan. Ini termasuk dalam futuhat. Guru yang mengajar sama, dia terang sama, telinga yang dengar pun sama, tapi faham mungkin berbeza. Ini kembali kepada bagaimana dia berhubung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan dan puan dirahmati Allah. Maka kejayaan bagi orang yang menuntut ilmu adalah menjalani kepayahan. Bukan kita saja-saja nak cari payah, dan bukanlah sekolah-sekolah, pihak sekolah atau Kementerian Pendidikan sendiri kena susahkan pelajar bila sampai sekolah. Hak nu kurang, hak ni kurang, nak kena duduk bersila lagi, nak tongkat lutut nak tulis dah. Itu dari segi prasarana ikutlah keadaan semasa. Adapun kepayahan yang disebut ialah bagaimana untuk bersabar atas beberapa karenah yang akan kita jumpa dalam kisah pengembaraan menuntut ilmu ini. Ada ketika karenah itu datang daripada kita yang menuntut ni, sabar ke tak sabar kita sendiri. Yang kedua, hadapi kepayahan dalam perjalanan untuk sampai. Yang ketiga, guru kita pula. Kita tentulah kita pernah mengalami dunia pendidikan. Waktu kita mengaji dulu, kita pun tahu ada cikgu-cikgu kita, ustaz-ustaz atau tok guru kita hak cengih semua. Cengih. Kira kami ada seorang guru ni, dia mengajar kami insya'. Insya' ni karangan bahasa Arab. Sambil duk habaq kena buat ni, penumbuk macam ni. Hampa kena buat lah. Minggu depan ustaz nak semua siap. Dia pula besar, dia penumbuk dah. Dia tak dah tumbuk, tapi orang tak sabar lari. Lari. Ada guru yang mengajar, dia tengok kitab je, dia tak tengok anak murid depan. Dia baca. Habis 2 muka surat, dia kata wallahu alam, faham noh, esok kita baca lagi. Macam mana keadaan kita? Kita nak komen apa? Tu adab tu kena tinggi. Kalau keluar pada menaksah dulu, atau pondok atau masjid atau surau, dia kata bom tak faham, tu kita dapat. Tapi kalau sabar, insya-Allah. Pernah kami ada seorang guru, Allah yarhamu, Allah sayang dia, mengajar kami nahwu. Nahwu ni kaedah bahasa Arab, subjek cukup payah lah. Orang Arab sendiri pun tak tahu dengan subjek ni. Saya baru tahu kata orang Arab sendiri pun tak erti subjek ni bila saya pergi mengaji di luar, di Syria. Orang Arab mai tanya kita. Saya kata anta Arabi wa hadhi lughatuk. Kamu Arab, ni bahasa kamu. Dia kata nahwu ni cukup teruk, aku nak pergi lulus dia kata. Punya payah. Tuan guru kami ni masuk, dia mengajar, muka dia tak ada reaksi lain, satu jenis je. Pun nak senyum, intonasi dia nak naik, nak turun ke, nak buat lawak sikit ke, nak tiba-tiba angkat suara, tak. Dia mengajar, dia duduk dulu dekat-dekat nak habis, dia mengkik tulis sikit. Apa contoh?
Saya perhati tengok kawan-kawan satu kelas waktu tu kami tingkatan 4 lena. Dia pula jenis tak marah. 2-3 orang yang tak lena. Bila habis kelas, dia kata, "Apa faham ke? Hak tidur tadi dia tanya, apa faham ke?" "Tak faham kan? Hak tidur." "Ah, faham tidur." Tapi yang tak tidur pun tak apa faham. Tapi kami bincang, kata lah macam ni, bukan cara dia tak faham terus tidur, tak faham perembang lagi. Tanya, perhati elok-elok. Kadang-kadang syarahan dia pula asal orang Indonesia, pekat Indon dia tu tak hilang. Alhamdulillah setahun nadah dengan dia, rupanya kita boleh faham. Dia kata adab dalam menuntut ilmu, masya-Allah. Tuan-tuan dan puan dirahmati Allah. Lepas tu dalam sekolah kita ada 40 orang guru, bukan semua mengajar cara yang sama. Jangan duk banding cikgu tu aku syok dengan dia, cukup bagus memang mengajar, faham. Dah, orang kalau anak kita balik sembang, dia buat perbandingan antara cikgu A dengan B dengan C, nasihat dia jangan banding. Masing-masing ada kelebihan. Anak kita 5 orang lahir daripada perut yang sama pun ada beza, tak sama perwatakan mereka. Maka tentulah cara mengajar guru-guru kita juga agak berlainan. Nah, kita mula insya-Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idz qala Musa li fatahu la abrahu hatta ablugha majma'al bahrain aw amdi huquba. Dan ingatlah atau sebutlah wahai Muhammad kisah ketika Nabi Musa berkata kepada anak muda yang menjadi muridnya, yang bernama Yusha' bin Nun. Yusha' bin Nun ni daripada keturunan Nabi Yusuf. Nabi Musa kata apa? La abrahu, aku tak akan berhenti berjalan sehinggalah aku sampai di tempat bertemunya antara dua laut, au amdiya huquba, atau aku akan terus berjalan lagi. Kalau lagi tak jumpa, lagi tu aku akan berjalan. Ni azam pertama ni. Hari ni kami pelajar-pelajar masuk dah semua. Hari ni masuk, hari tu tingkatan 5. Kemudian hari ni masuk tingkatan 1 pergi tingkatan 4. Tu pesan kat mereka tu lah. Belum mai tu lagi dah kena ada azam dah. Ada pelajar yang masya-Allah dia telefon, dia WhatsApp tanya, "Ustaz, bila boleh mai?" Kita kata hampa bagus kan, rindu untuk belajar. masya-Allah. Nabi Musa alaihi salam dia kata apa dekat budak yang nak ikut dia sekali, dia kata aku tak akan berhenti kalau nak ikut aku, hang kena kuat juga. Aku tak akan berhenti sehingga sampai tempat yang Allah isyaratkan, iaitu pertembungan antara dua laut. Satu warna lain, satu warna lain. Atau lagi tak jumpa, lagi itulah kita berjalan. Tekad kena ada. فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَا حُوتَهُمَا فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا. Di antara syarat lagi pertemuan antara dua laut itu, bila sampai tang tu ikan yang depa dah masak dah duduk dalam raga jadi bekai, ikan tu akan lompat keluar. Ini cerita para anbiya ada keanehan kerana dia bercampur dengan mukjizat atau apa-apa keistimewaan khususiyat yang Allah beri kepada mereka. Jadi mereka kena bawa ikan yang dah mati, ikan kering, mungkin disebut ni ikan kering dalam beberapa tafsir, buh dalam bakui, sampai tang tu ikan tu akan lompat keluar. Maknanya bila nampak dia lompat atau tengok tak ada, terlepas dah tu. Kena musin kok lerah tu lah, cari mana tok guru yang kita nak pergi ni. Baik.
Apabila mereka telah sampai di tempat bertemunya antara dua laut, mereka berdua terlupa akan ikan mereka, disebut hut mumallahun fi zambil, ikan yang dikeringkan diletak di dalam bakul. Terlupa yang mana ikan tu dah terjun dan dia telah mengambil jalannya di dalam laut. Dia terjun, dia berenang balik dalam laut. Kemudian dia bersembunyi dalam laut tersebut. Falamma jawaza, dan ketika mana mereka berdua telah terlepas atau melewati tempat bertemunya dua laut itu. Dan dalam tafsir menyebut bahawa mereka dah berjalan lebih daripada 2 hari. Ni tempat bertemunya dua laut yang di situ ada tok guru mereka. Terlajak sampai ke depan. Berapa lama berjalan? 2 hari. Tuan-tuan dan puan dirahmati Allah. Pasal apa? Mereka tak kelih langsung kepada makanan yang ada dalam tu. Sebab ghayah, punca utama mereka keluar tu adalah untuk pergi mengaji, bukan pergi buat hal lain. Ni dulu pun kami duk baca dengan kawan-kawan. Bila pakat-pakat pergi mengaji di luar ni, ialah cabaran dia banyak. Bukan sasa boleh keluar pergi mengaji tu balik-balik reti atau sampai-sampai sana. Dia nak jadi mengaji tak? Nak jadi tak mau mengaji pun ramai. Dia nak jadi bawa kereta, dia nak jadi meniaga, dia nak jadi tukang main internet pun ada. Zaman tu pula internet baru duk ada di negara Arab. Murah pula. Duduk daripada pagi sampai ke malam, balik rumah tidur, esok pergi pula dah. Kata jangan. Lepas tu ambil gambar jalan tang berjalan tang ni, hantar balik rumah, tunjuk gambar pergi berjalan je. Gambar mengaji tak ada. Dah memang tak pergi mengaji. Kata ada kawan-kawan yang pergi sana sampai tak dan pergi jalan mana pun, punya mengaji. Tempat-tempat ziarah hak lama-lama kalau di Syria tu banyak, tapi tak berapa dan pergi. Sebab apa? Dia kata kelas banyak. Kelas dalam universiti ada, tak pergi di masjid ada, pergi rumah Tok Syekh pun ada. Puas kalau nak mengaji ni, cerita dia. Maka apa ghayah dia? Tujuan utama pi tu nak buat apa? Kalau nak pergi seronok, dia boleh ke hala seronok. Tapi kalau nak mengaji, insya-Allah payah lagu mana pun dia akan mengaji. Ada kawan-kawan duk cerita tak ada duit pergi. Bila pergi sana sewa rumah kecil je, duduk sampai 8 orang. Sebab apa? Nak kurangkan kos bayar sewa. Kadang-kadang tuan rumah main marah apa sampai 8 orang ni. Kata kami nak tidur aja pakcik. Bukan kami nak buat apa, bukan nak buat kenuri ke apa, dia pada nak tidur aja. Lepas tu kami keluar pergi mengaji. Tu masya-Allah, dan mereka jadi orang yang hebat masya-Allah. Ala kulli hal, terlupa bawa bekal. Kita nak hantar anak pergi asrama, anak saya pun duduk asrama. Rumah saya dalam pondok lah. Tapi anak saya hantar asrama. Tadi meronda dulu lah. Cari apa tak ada, seluar sagi hanu sagi bahulu lah apa lah. Kata nak masuk asrama dengan benda lain, merawit Nabi. Lagu tu lah anak-anak kita hari ni. Milu memang kena ada dah. Macam-macam. Ala kulli hal, terlepas hingga masuk pada hari kedua, pada waktu makan tengah hari, Nabi Musa pun kata kepada anak muridnya yang ikut dia, atina ghada'ana laqad laqina min safarina hadha nasaba. Wak keluar mai makan tengah hari kita, iaitu ikan kering. Dia tahanlah ikan kering ni. Kita dah penat sangat dah ni, tak sampai lagi tempat kita, penat sangat dah. Jom kita berehat sat, kita makan.
Qala ara'aita idh awayna ila as-sakhrah. Anak muda yang ikut dia pun kata, wahai Nabiullah Musa, apa pandanganmu kalau kita patah balik ke batu besar yang kita lintas kemarin? Kerana sesungguhnya aku terlupa bahawa ikan ni telah tidak ada dalam bakul, dalam bekai ni. Wa ma ansanihu illa asyaitanu an adhkurah, dan tidaklah menyebabkan aku terlupa kecuali syaitan. Dia bagi aku duk teringat, duk ralit benda lain sehingga aku tak fokus. Bekai ni dia keluar daripada bakui. Wattakhadha sabilahu fil bahri ajaba, dan ikan itu berenang dalam laut dalam keadaan yang sangat pelik. Maknanya tiba-tiba dia hidup, dia fresh balik, segar balik, ada nyawa balik. Tuan-tuan umpan dirahmati Allah. Qala dzalika ma kunna nabgh. Kata Nabi Musa, itulah apa yang kita duk cari. Maknanya tempat hilangnya ikan kita, tentulah ada tok guru yang Allah perintahkan kita untuk pergi cari dia. Tak apa. Fartadda ala atharihima qasasa. Lantas mereka berdua berpatah balik mengikut jejak langkah mereka sejak dari semalam. Tuan-tuan umpan dirahmati Allah. Dia tak boleh tiap apa. Dia tak kata awak hang ni ghalib sangat. Pasal apa? Sampai sehari masuk hari kedua pun dia tak sedang lagi. Nah, masya-Allah. Menuntut ilmu kena sabar. Kalau tak sabar tak boleh jadi alim. Tak boleh jadi alim. Lalu fawajada 'abdan min ibadina, lalu kedua-dua mereka bertemu dengan salah seorang di kalangan hamba kami. Atainahu rahmatan min 'indina, kami telah berikan kepadanya rahmat dan kasih sayang dari sisi kami. Wa 'allamnahu min ladunna 'ilma, dan kami ajarkannya dari sisi kami ilmu-ilmu yang ghaib. Ni min ladunna ni makna dia ilmu yang benda tu tak berlaku lagi tapi telah dikhabarkan kepada seseorang. Tentulah yang memiliki perkara ini adalah di kalangan para anbiya. Selain mereka jangan kata apa, tak boleh dakwah. Nabi sendiri satu hari disyairkan di hadapannya oleh seorang wanita, dan wanita itu berkata, indana indana nabiyyun ya'lamu ma fil ghadi, kami ni ada nabi yang boleh tahu apa nak berlaku esok. Ni nabi ni. Terus nabi kata, berhenti, sesungguhnya yang mengetahui perkara ghaib itu adalah Allah, dan aku tidak tahu kecuali jika diberitahu oleh Allah. Maka sebab itu ilmu-ilmu yang Allah kekalkan menjadi hak milik Allah, maka tak perlulah kita susah payah untuk duk pergi kaji, duk buat rumusan, duk buat kaedah. Seseorang ni bila dia akan mati? Oh, tengok tarikh lahir bila, tengok pula keturunan dia macam mana, tengok dah tu sah. Tak payah. Sebab apa? Hadza ilmun ista'tharahu Allah bih. Ini adalah ilmu yang Allah hanya khususkan untuk diri dia. Kiamat bila nak berlaku, tak usah duk buat selang kono selang koni lah. 2000 berapa, tak payah. Tak, Allah tak suruh, Nabi pun tak tahu. Nah, apa yang kita tak tahu tak payah cari, cuma persediaan untuk sampai pada perkara itu kita kena buat. Dan hikmah Allah sembunyikan tentulah sangat hebat supaya kita
tak menyerah awal atau tak berlengah-lengah. Contoh menyerah awal, dah tahu dah, tiba-tiba selepas dilahirkan diberitahu bahawa anak ni akan mati umur 17. Kita duk gagah nak bagi UPSR dia 5A ke, nak masuk sekolah asrama penuh ke lepas tu, sebab lagi nak target dia jadi doktor ke lawyer, payah kata 17 nak mati dah bang, macam mana kita pergi melancung lah. Tapi kerana kita tak tahu, kita bagi sungguh anak-anak kita mengaji. Yang penting dia hidup dalam keadaan dia buat apa yang Allah suka, belajar sampai umur mati, selesai, tak apa, hak Allah. Atau duk tangguh ghalib, aku 88 baru mati, dah baru 20, duk ada 68 lagi kan, 78 lah pergi masjid. Kan, hampa SOP ke apa ke ikut suka hampa, aku 78 pergi masjid, 10 tahun takkan tak hapus dosa. Orang akan menangguh-nangguh. Maka perkara ghaib hak Allah. Cuma di sana ada di kalangan hamba-hamba Allah yang Allah khususkan ilmu ghaib ini kepadanya. Baik. Yang Nabi Musa alaihi salam keluar dari jauh, berjalan penat-penat tu, nak pergi menuntut yang tu. Walhal kita akan jumpa nanti, ilmu macam tu tak boleh dituntut. Tapi yang dipelajari di sebalik perjalanan atau rihlah ilmiah itu adalah syarat-syarat untuk mendapatkan ilmu. Tuan-tuan dan puan dirahmati Allah. Sebab kita lihat tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, di kalangan rakan-rakan kita juga. Saya dulu, kami darjah dia tingkatan 1, kelas ada 40 orang. Di pondok dulu lah. Pondok cara sebahagiannya cara formal kelas, bahagian lagi talaqi mengaji kitab di Derang. Lepas tu kuih naik kelas, kuih syahid. Setahun 10 orang, lagi 5 orang, sampai tingkatan 6 habis, tinggal 12 orang. Tak lelaki 12 orang. Kadang-kadang kita duduk puasa, kita kemaham ngaji habis kan, lagi nak sambung sana, sambung sini. Banyak kawan-kawan ngaji tak habis tu, mereka ni lama dah kan. Kita duduk mengaji atas mereka, duduk buat macam-macam dah kebaikan, bidang-bidang kebaikan kemasyarakatan ni. Ada yang tubuh NGO, ada yang Masya Allah. Dia kata kadang-kadang mereka duduk mengadu tak faham waktu tu, sampai kata kami serenda tak lepas pergi lah. Tinggi sangat kitab. Rupanya mereka dapat selepas 10-20 tahun pula. Lalu ni bila jumpa, Masya Allah, mau jadi orang elok, boleh memberi manfaat kepada orang lain. Begitu halnya. Tapi cara kena betul. Demikianlah Nabi Musa, dia tak dapat kefahaman daripada apa yang akan dihadapi ni. Tapi yang dia dapat ialah cara untuk menjadi seorang pelajar yang taat, jadi seorang yang memiliki adab yang tinggi ketika berguru. Bila jumpa, qala lahu Musa, berkata kepadanya Nabi Musa, yakni tok guru yang dia bertemu ni, pada pendapat jumhur ulama tafsir adalah Khidir, yang namanya Balya bin Malkan. Balya bin Malkan. Ada yang menyatakan bahawa Allah memberi kepadanya kewalian. Namun jumhur ulama menyatakan Allah memberikan kepadanya kenabian, tetapi bukan kerasulan. Nabi ni maknanya terhad untuk diri dia, dan dia melaksanakan kebaikan, dan akan ada orang-orang yang datang merujuk. Seperti mana Yusha' bin Nun disebut juga dalam tafsir bahawa dia kelak akan menjadi Nabi selepas kewafatan Nabi
Musa. Dia hanya meneruskan apa yang dibawa oleh Nabi Musa alaihi salam. Bila jumpa, dia pun kata, hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'ullimta rusyda. Nak mengaji kena minta izin. Kena minta izin. Kalau kita bawa anak kita pergi sekolah, boleh jumpa pengetua guru besar, bawa pergi jumpa. Cikgu, ni anak saya, utamanya hari-hari awal tiap-tiap tahun, cikgu ni anak saya Ahmad, ni anak saya Ali, hantar main sekolah, cikgu nak didiklah dia. Kalau boleh jumpa yang paling tinggi, guru besar, apa pengetua, mudir. Kalau tak jumpa, hak atas-atas ni sibuk, kalut, kekangan, carilah mana-mana guru yang lain, minta izin dan serah. Ini di antara adab yang diajarkan kepada kita. Hal attabi'uka, boleh tak aku ikut kamu supaya kamu mengajarkan aku daripada apa-apa yang diajarkan kepada kamu daripada petunjuk. Ulimtah. Masya Allah, cara minta tu cukup cantik. Nabi Musa mai habaq kata, mai minta izin, boleh tak saya ikut kamu untuk kamu ajar aku. Maknanya ikut nak belajar. Belajar apa? Belajar apa yang Allah ajarkan kamu. Bererti tuan-tuan numpan dirahmati Allah, kena kena utamakan dahulu ilmu-ilmu yang merupakan dasar kepada agama Allah, yang memberi kita faham terhadap pegangan agama kita. Baru tak jadi celaru, lepas tu mengajilah apa pun, tak apa dah. Bukan tak boleh pulun bidang lain, sila. Orang Islam kena duduk dalam semua bidang hari ni, kena duduk. Kalau tidak, kita hanya menjadi pengguna yang tak mampu menghasilkan apa-apa. Tapi jangan pergi terjun tang tu terus sampai tak kenal Tuhan, lepas tu duk kira hatu, duk kira bidang dia, sampai dia tak tahu bahawa ilmu yang dia miliki itu dia boleh guna untuk berkhidmat kepada masyarakat. Akhirnya ia hanya untuk menghimpun kekayaan, jawatan, anugerah kerana kehebatan dia dalam bidang itu. Ini merugikan. Dan lagi kita takut kalau duk jadi tukang, pertahankan pula perkara yang jelas haram. Masya Allah, bila Menteri Agama kita habaq kata kita akan bertindak terhadap LGBT, pakat serang dah habis, tak tanya apa jenis tindakan tu, kutuk dah, buat keluar dah kenyataan. Ini menyalahi hak asasi manusia. Tunggu sat, Menteri Agama ni waktu dia jadi mufti dulu pun, bukan tindakan yang dia ambil adalah hukuman. Dia pergi jumpa, dia ada kuliah dengan golongan ni, golongan-golongan lembut apa semua ni, ada kuliah, ada dialog. Macam mana dah kalau terjebak, macam mana nak kembali balik? Yang belum terjebak, macam mana nak tahan diri? Tu dah tak boleh. Hampa jangan kacau. Dia ni perempuan cemuih nak jadi jantan, dia kena jadi jantan. Dia ni jantan cemuih jadi jantan, itu hak dia jadi perempuan. Potong, tukang, tebuk. Oi, dahsyat. Melayu pun ramai ni ada dokong ni yang menakutkan. Ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb. Baik, apa jawapan Tok Guru? Qala innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Kamu tak mampu untuk bersabar dengan aku. InsyaAllah tuan-tuan, kita akan sambung bulan depan. Sebab apa? Bukan duk kenal pun sebelum ni, baru jumpa sat, baru minta izin, kata Tok Guru ni habaq dah. Hang tak boleh lah, hang tak sabarnya. Subhanallah. Sebab itu para guru kita ni dia ada firasat dia, kerana lama hidup dia, pengalaman dia yang banyak. Kadang-kadang bila tengok ayat muka kita pun dia tahu dah.
Dia ni jenis nak main menempel, ambil nama dengan aku ke, nak main ambil ilmu. Ada nak menempel, nak dapat goh tok guru, dia pun rapat dengan tok guru. Ya, dia boleh dapat, tapi dia tak dapat ilmu. Ada yang dia bukan nak kemasyhuran mendampingi guru, tetapi dia nak ilmu tok guru dia. Kita akan cerita nanti betapa dalam sejarah menuntut ilmu di kalangan para ulama, ada yang jadi tukang masak kepada tok guru dia 30 tahun. Lepas tok guru dia meninggal dunia, dia yang ambil alih tempat mengajar dari tok guru dia. Hak tak masak ni, hak duk mengaji tak mampu lagi, dia sat pi masak lagi, main duduk, lari pi masak pula main duduk, punya khidmat kat tok guru dia. Akhirnya Allah bagi dekat dia, insya-Allah. Wallahu a'lam. Dan itu hadis, insya-Allah. Hadis yang ke-25, dosa besar ialah orang yang mengadu domba. An Hudzaifah radhiyallahu anhu annahu, saya baca hadis tu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannata namam, tidak akan masuk syurga pengadu domba. Hak duk bagi orang cari pasal, tukang cari pasal bagi orang keli. Baik, hak tukang buat isu, hak duk timbulkan apa gosip-gosip ini, dosa dia cukup besar, dia tak boleh masuk syurga. Menimbulkan ketegangan di kalangan masyarakat dengan menyebarkan berita palsu atau melaga-lagakan sesama mereka dengan perkara-perkara remeh dan kecil adalah pengundang bala Allah. Ini kerana perselisihan yang kecil akan bertukar menjadi satu bencana yang tak terkawal jika sifat mengadu domba, mengumpat, mencaci dan memburukkan pihak lain membarah dalam sebuah masyarakat. Dengan kemudahan dan lapangan yang begitu luas dimiliki pada hari ini, menerusi media sosial, media cetak dan elektronik, perbuatan melaga-laga dan memburuk-buruk menjadi semakin mudah. Lah ambil gambar, buh lah. Daripada sisi ni dia buat benda elok, daripada sisi belakang nampak apa tak senonoh, tembak naik, orang maki berkurun. Dengan hanya sebatang jari, perpaduan masyarakat sesebuah negara terancam dan bergolak. Letusan api kebencian menghasilkan gempa yang tidak tertahan lagi. Akibatnya kerosakan yang melanda memakan masa begitu lama untuk dipulihkan. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam mengecam perbuatan ini, kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari sangkaan. Saya baca tafsir dia, supaya kamu tidak menyangka sangkaan yang dilarang. Maknanya tengok sesuatu yang tak jelas, buanglah pada fikiran kita. Tak usah duk menerewang kata awak no pasal apa no 3 hari dah gelap rumah depa no, awak bising. Tak usah, biar pergi ke depa. Buat hai kita lagi, orang tak main tanya, tak main minta apa-apa kita, tak usah duk buat kalut hai orang. Kerana sesungguhnya sebahagian besar dari sangkaan itu adalah dosa. Dan janganlah kamu mengintip atau mencari-cari kesalahan dan keaiban orang. Dan janganlah sebahagian kamu mengumpat sebahagian yang lain. Adakah seseorang dari kamu suka memakan daging saudaranya yang telah mati? Jika demikian keadaan mengumpat, maka sudah tentu kamu jijik kepadanya. Oleh itu patuhilah larangan-larangan yang tersebut dan bertakwalah kamu kepada Allah. Sesungguhnya Allah penerima taubat dan lagi maha mengasihani. Kita mohon moga-moga Allah jaga kita daripada mulut cepat, hati pun cepat nak fikir macam-macam hai orang, mulut cepat nak cakap. Kerana dosa-dosa ini sukar untuk diampunkan. Dia perlu kepada pengampunan manusia, bukan mata-mata kita hanya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.